Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita akan berkenalan dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah tu apa dia? Af'alul khamsah ialah kalau kita terjemahkan secara harfiah ataupun literal, fi'il lima. Ataupun lima fi'il. Yang mana kalau kita definisikan dia secara ringkas, kita nak berkenalan, af'alul khamsah ialah fi'il mudhari' yang ujungnya apa dia? Alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun. Ini fi'il mudhari' yang berakhir dengan alif nun, waw nun ataupun ya nun. Kalau kita bariskan perkataan ini, nun ini yang atas ini berbaris bawah, yang nombor 2 ni nun berbaris atas, yang terakhir ini nun juga berbaris atas. Yang mana ini alif, waw, ya semuanya bertanda dengan tanda mati lah. Okey tuan-tuan, kita ambil satu contoh perkataan dan kita cuba tengok apakah bentuk fi'il mudhari' tersebut. Baik, kalau fi'il mudhari' yang berakhir dengan alif nun, contoh perkataannya ialah yaf'alani. Pun taf'alani. Cuba tengok hujungnya. Ada huruf apa tu? Ada huruf alif nun ni. Alif nun. Taf'alani. Okey. Kalau yang waw nun, apa contoh perkataannya? Yaf'aluna. Ataupun taf'aluna. Dan yang terakhir, kalau berakhir dengan ya nun, taf'alina. Okey, ini contoh perkataan. Kalau kita buat contoh perkataan yang lain, saya nak tulis warna biru juga sebelah sini ya. Sama juga berakhir dengan alif nun, waw nun dan juga ya nun. Contoh perkataan yang lain apa dia? Yashkuran. Tengok hujungnya apa tu? Hujungnya ialah alif nun. Ataupun tashkuran. Hujungnya juga alif nun. Okey, kalau berakhir dengan waw nun, yashkuruna. Ataupun tashkuruna. Kalau berakhir dengan ya nun, tashkurina. Okey, apa maksud kalimat ni? Baik. Kalau kita ambil contoh perkataan yashkurani, terjemahannya, mereka berdua lelaki bersyukur. Tashkurani, mereka berdua perempuan bersyukur. Ataupun kamu berdua lelaki bersyukur. Ataupun kamu berdua perempuan bersyukur. Tengok. Dia punya dhamir itu berbeza, tapi cara sebut dia sama. Yashkuruna, maksud dia, mereka semua lelaki bersyukur. Tashkuruna, kamu semua lelaki bersyukur. Tashkurina, engkau seorang perempuan bersyukur. Jadi kalau kita letakkan dhamir pada setiap perkataan itu, maka kita akan tahulah apakah dhamir yang terlibat pada af'alul khamsah. Ini pun sama juga. Yang paling penting sekali tuan-tuan, af'alul khamsah ialah fi'il mudhari' yang hujungnya ada alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun. Okey, cuba kita kira betul tak ada 5. 1,
2, 3, 4, 5. Sini pun 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Kita nak letakkan apakah dhamir yang terlibat dengan af'alul khamsah ini. Yashkurani. Ini melibatkan dhamir, saya tulis dekat bawah dia. Ini melibatkan dhamir huma. Maksud huma, mereka berdua. Dalam kurungan lelaki. Cara sebut mereka berdua lelaki bersyukur, yashkurani. Okey, tengok pada kalimat tashkurani. Dia melibatkan dhamir apa? Dia melibatkan dua dhamir. Pertama, dhamir huma dalam kurungan untuk perempuan. Kalau L lelaki, kalau P perempuan. Tashkurani melibatkan dhamir huma dan juga melibatkan dhamir antuma lelaki dan perempuan ataupun lelaki atau perempuan menggunakan cara sebutan yang sama, tashkurani. Yashkuruna ini melibatkan dhamir hum, mereka, khas untuk lelaki muzakkar. Dalam bahasa Arab sebut lelaki muzakkar. Tashkuruna melibatkan dhamir antum, kamu semua lelaki, terjemahannya untuk lelaki, L ataupun muzakkar. Tashkurina melibatkan dhamir anti, iaitu engkau dalam kurungan seorang perempuan. Begitu tuan-tuan. Walaupun dhamir yang berbeza, tetapi cara sebutnya sama. Ini pun samalah. Kalau kita letakkan dhamirnya pun sama juga, sama macam yang ada kat situ. Itu contoh perkataan. Kalau tuan-tuan tak nak pakai contoh kalimat yaf'ala ni, kita boleh padam, kita pakai contoh perkataan lain. Juga yang pastinya fi'il mudhari' yang hujungnya ada alif nun, ataupun ada waw nun, ataupun ada ya nun. Contoh perkataan lain kita ambil apa? Yaqtulani. Tengok ada alif nun ataupun taqtulani. Alif nun juga. Ini melibatkan dhamir apa ni? Kalau kita tulis siap-siap. Yaqtulani maksudnya membunuh. Kalau sana bersyukur, ini membunuh. Ini melibatkan dhamir huma untuk lelaki. Taqtulani melibatkan dhamir huma untuk perempuan, untuk perempuan dalam kurungan, dan juga melibatkan dhamir antuma untuk lelaki dan perempuan. Okey? Besarkan sikit. Okey, contoh untuk waw nun pula. Yaqtuluna. Yaqtuluna, tengok waw nun di hujung. Ataupun taqtuluna. Okey, jom kita letak apakah dhamir yang terlibat. Sama macam kat sana juga. Kalau waw nun hujungnya melibatkan dhamir hum untuk lelaki, kalau ta di pangkal hujungnya waw nun ini melibatkan dhamir antum untuk lelaki ataupun muzakkar lah kalau istilah standard bahasa Arab dia. Okey. Ataupun taqtulina, minta maaf tuan ya. Taqtulina. Allahu Akbar. Taqtulina. Ini melibatkan dhamir apa? Melibatkan dhamir anti untuk perempuan ataupun untuk muannats. Okey tuan-tuan. Cuba kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itulah yang dipanggil dengan af'alul khamsah, fi'il yang 5. Fi'il yang 5 ataupun fi'il 5.
Iaitu fi'il mudhari' yang hujungnya itu ada alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun. Inilah dia, yaqtulani, taqtulani. Yaqtulani melibatkan dhamir huma, taqtulani melibatkan dhamir huma untuk perempuan, untuk laki ya. Huma untuk laki, pangkalnya huruf ya, hujungnya alif nun. Taqtulani, pangkalnya huruf ta, hujungnya alif nun, melibatkan dhamir huma untuk perempuan dan melibatkan dhamir antuma untuk laki dan perempuan. Jadi kalau kita terjemahkan taqtulani, boleh diterjemahkan mereka berdua perempuan membunuh, ataupun kamu berdua lelaki membunuh, ataupun kamu berdua perempuan membunuh. Begitu juga dekat sini. Tashkurani, mereka berdua perempuan bersyukur, ataupun kamu berdua lelaki bersyukur, ataupun kamu berdua perempuan bersyukur. Bentuk sebutan dia sama. Yang penting ada 5 fi'il ini dipanggil dengan fi'il al-khamsah ataupun af'alul khamsah. Apa yang spesialnya? Apa cerita untuk af'alul khamsah ni tuan-tuan? Okey, ceritanya begini. Kita tulis dekat sini tuan-tuan ya. Saya asingkan dengan titik pemisah macam ni. Okey, kita pisahkan. Kalau tak nampak muka saya tak ada masalah tuan-tuan ya. Baik, af'alul khamsah ini ketika dia marfu', maka marfu' dia mesti dikekalkan huruf nun. Huruf nun kat ujung ni dikekalkan. Kalau kita sebut yashkurani, tashkurani, yashkuruna, tashkuruna, tashkurina, ada nun. Itu dipanggil dalam istilah bahasa Arabnya subutun nun. Ketika marfu', dia marfu' dengan subut an-nun. Apa maksud subut? Dikekalkan huruf nun hujung itu. Maknanya bagi anda kat situ, jangan buang dia. Subutun nun. Itu ketika marfu'. Ketika mansub, iaitu ketika didahului oleh haraf nasab. Didahului oleh haraf nasab. Haraf nasab ada berapa? Ada 7 ya. An, lan, izan, kai. Itu yang saya ingat 5. Yang saya ingat 4. Jadi apabila didahului oleh haraf nasab, salah satu daripada haraf nasab lah, an ke, izan ke, lan ke, apa semua kan. Apa berlaku pada mereka ni? Dibuang huruf nun, hazfun nun. Dibuang huruf nun. Jadi macam mana nak sebut dia kalau dibuang huruf nun? Cara sebut dia begini, kita warnakan dengan ataupun kita tulis dengan pen warna biru. Contoh kita letak lan kat sini. Harf nasab lan daripada kumpulan harf nasab, maksudnya sama sekali tidak, ataupun tidak sama sekali, ataupun tidak sesekali. Lan, kita ambil satu contoh perkataan, yashkura, kita ambil kat sini ya. Kita ambil perkataan ni. Apa berlaku kepada dia sekiranya didahului oleh harf nasab? Lan yashkura, dibuang huruf nun hujungnya. Lan yashkura. Mana huruf nun? Huruf nun dibuang. Tak ada. Itu dipanggil dengan istilah hadfun nun. Hadfun nun. Okey? Baik. Ketika dia majzum, iaitu ketika dia didahului oleh haraf jazam sebagai contoh. Apa yang berlaku pada dia? Juga hazfun nun, dibuang huruf nun hujungnya. Jadi kalau kita nak buat contoh, kita ambillah satu contoh perkataan yang ada. Katalah kita ambil perkataan ini, taqtulina. Ketika dia didahului oleh haraf jazam sebagai contoh, ataupun dia dijazamkan, cara penjazaman dia, kita buang huruf nun juga. Lam taqtuli. 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 Mana huruf nun dia? Huruf nun dia dibuang. Begitulah. Jadi ketika mana mereka ini marfu', dalam keadaan marfu',
Subutun nun, dikekalkan huruf nun dia. Ini kira marfu' ni yang kita tulis ni. Yashkurani, tashkurani, yashkuruna, tashkuruna, tashkurina. Yaqtulani, taqtulani, yaqtuluna, taqtuluna, taqtulina. Ini ketika marfu'. Ketika dia mansub, dibuang huruf nun. Contoh kita letak haraf nasab. Lan, kita letak kat sini contoh lan. Lan yaqtula, dibuang huruf nun hujungnya. Lan yaqtula, lan taqtula, lan yaqtulu, lan taqtulu, lan taqtuli. Okey? Ketika mana dia ketika mana dia majzum ataupun dijazamkan, pun dibuang huruf nun, hadfun nun. Contoh kita ambil lam haraf jazam kan? Lam yaqtula, lam taqtula, lam yaqtulu, lam taqtulu, lam taqtuli. Ini pun sama. Lam yashkura. Ketika mansub pun sama juga, dibuang huruf nun. Dibuang huruf nun, hadfun nun. Lan yashkura, lan tashkura, lan yashkuru, lan tashkuru, lan tashkuri. Ketika mana dia dijazamkan, lam yashkura, dibuang juga huruf nun. Lam tashkura, lam tashkuru, lam tashkuru, lam yashkuru, lam tashkuru, lam tashkuri. Okey? Jadi kesimpulan af'alul khamsah ialah kita namakan sebagai ataupun kita definisikan ialah fi'il mudhari' yang hujungnya ada alif nun, waw nun, ya nun. Semuanya ada 5 bentuk sebutan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh perkataannya ni banyak lagi contoh perkataan. Yadribuna ataupun apa jugalah. Yang penting hujungnya ada alif nun, waw nun dan juga ya nun. Ketika dia marfu', subutun nun, dikekalkan huruf nun dekat ujung ni. Ketika dia mansub, dibuang huruf nun, dan ketika mana dia majzum juga dibuang huruf nun. Okey, moga-moga kita mendapat manfaat daripada perkongsian saya yang ringkas, yang tidak seberapa ini, agar bermanfaat dan menambahlah pengetahuan kita. Kalau ada sebarang cadangan, sebarang komentar, boleh tulis di bawah. InsyaAllah kita akan perbaiki kalau ada kekurangan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk kita mendapat manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kita mendapat manfaat seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Okey tuan-tuan, kalau nak screenshot ataupun tangkap layar, dipersilakan. Sebagai kita punya ulang kaji di masa akan datang untuk template kita lah. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.